Selamat petang dan salam sejahtera pada semua. Kami merupakan kumpulan-kumpulan kedua. Dan kumpulan kami pada hari ini ingin menyampaikan projek yang telah kami bincangkan bersama selama beberapa hari sewaktu tempoh cuti ini, dan bertemakan alam sekitar, iaitu hargailah alam warisan kita. Dan kumpulan kami terdiri dari beberapa ahli kumpulan, iaitu saya sebagai ketua, Frederick Matthew Eng. Nama saya Anders Tam. Nama saya Denny. Nama saya Teshin. Nama saya Elster Chong Tauze. Anywin, dan saya asal dari kelas 2 Intan. Dan inilah ahli kumpulan kami. Alam sekitar merupakan alam segala benda hidup dan benda, termaksudlah flora dan fauna. Cara peran masyarakat dalam melindungi alam sekitar termasuklah tidak membuang sampah ke dalam sungai atau longkang, penanaman pokok, gotong royong membersihkan alam sekitar, tidak melakukan pembakaran terbuka, mengamalkan 5R, thinking, repair, reuse, dan recycle, serta melaporkan kegiatan yang menjejaskan alam sekitar. Alam sekitar ini termasuklah kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air seperti sungai dan laut. Namun demikian, mutakhir ini arus modernisasi menderaskan lagi pembangunan udara. Berbagai projek sosioekonomi dijalankan dengan begitu rancak, namun secara tidak sedar alam sekitar sudah terjejas. Kita sebenarnya tersempit antara keinginan menjadi sebuah negara maju dengan alam sekitar yang perlu dipelihara. Bak kata peribahasa di dalam mati nak, di luar mati bapa. Sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya mensyukuri nikmat pemberian Tuhan yang amat berharga. Oleh itu, apakah langkah-langkah bagi melindungi alam sekitar kita sebagai badan kerajaan atau badan bukan kerajaan? Sebagai langkah badan kerajaan melindungi alam sekitar, termasuklah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan. Itulah adalah untuk melindungi hidupan liar dan habitatnya, termaksudlah taman negara. Selain itu, Jabatan Alam Sekitar JAS atau JAS itulah adalah untuk mencegah dan mengawal pencemaran alam sekeliling. Di samping itu, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia JPSM adalah untuk pemeliharaan dan pemuliharaan sumber hutan. Inisiatif yang diambil oleh badan bukan kerajaan dalam melindungi alam sekitar, iaitu Persatuan Pecinta Alam Malaysia. Persatuan ini telah mengetengahkan isu berkaitan dengan alam sekitar di Malaysia, termasuklah konservasi habitat dan pendidikan alam sekitar kepada generasi muda. Seterusnya, sahabat alam Malaysia, persatuan ini telah memelihara semua jenis hutan dan sumber asli seperti petroleum dengan penglibatan komuniti setempat masyarakat. Dan yang kita tidak lupa lagi iaitu Worldwide Fund for Nature, iaitu WWF, yang telah menyedarkan orang ramai tentang kepentingan dalam penjagaan alam sekitar secara berterusan. Antara kesannya ialah aktiviti manusia sering mempengaruhi keseimbangan alam sekitar. Banyak masalah yang berkaitan dengan alam sekitar adalah berpunca dari tindakan manusia yang tidak bertanggungjawab, seperti aktiviti yang dijalankan oleh masyarakat negara kita, Malaysia. Sudah beberapa banyaklah kesan pencemaran alam sekitar kepada penduduk dunia. Kesan aktiviti manusia terhadap pencemaran alam sekitar. Habitat tumbuhan dan hidupan liar akan musnah. Spesies tumbuhan dan
kehidupan liar berkurang, jumlah oksigen berkurang, jumlah karbon dioksida juga bertambah, serta lapisan tanah berlaku. Bagi habitat tumbuhan dan kehidupan dia akan musnah. Sebagai contoh, hutan Amazon, sudah pasti kalian dah pernah dengar hutan ini. Hutan ini merupakan hutan hujan tropika yang terbesar di dunia. Saban tahun, dunia dikejutkan dengan pembakaran hutan yang dijalankan secara berterusan tanpa terkawal sehingga habitat tumbuhan dan kehidupan liar musnah terus. Contohnya, haiwan akuatik seperti ikan lumba-lumba sungai Amazon kemungkinan besar tak dapat meneruskan kehidupan dalam keadaan tersebut menurut kajian saintis. Nah, ialah proses penanggalan dan pengangkutan jarak atau butiran tanah dan batu dari permukaan bumi melalui tindakan proses semula jadi seperti anjina atau aliran air dan kemudiannya diangkut dan termendap di kawasan lain. Pokoknya, pencemaran alam sekitar akan mengundang kejadian hakisan tanah. Biar kita ambil contoh seperti yang berlaku di kilometer 20 Jalan Ranau. Taman Kinabalu baru-baru ini dianggarkan sebanyak 30 hingga 35 juta ringgit. Kerugian nilai kerugian disebabkan oleh tanah runtuh tersebut. Hey guy, look at this. This is terrible. Last night, my God, the whole place, man, the Mount Kinabalu Park, the parking lot is gone. Oh my God. Look at it. Oh God, man. Look at it. Kami berasa sangat gembira. Hal ini demikian kerana dapat menghulurkan bantuan dalam menyayangi bumi kita. Kami juga berasa sangat bangga kerana secara tidak langsung menyumbang kepada perlindungan alam sekitar. Apakah yang kita boleh lakukan bagi memupuk dalam melindungi alam sekitar? Berhemah. Maksudnya kita menggunakan sumber alam ni macam seperti sumber alam yang boleh di-renew lah, renewable resource. Maksudnya kita jangan guna yang tidak boleh di-renew. Itu akan menyebabkan mendatangkan kesan yang banyak kepada bumi kita. Kalau di samping itu, kerajaan juga ambil tangan dalam mendidik generasi masa kempen Go Green, alam sekitar gitulah ya, agar dapat memberikan kesedaran pada generasi pada masa kini agar tidak mencemarkan alam sekitar ya, agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan alam sekitar ini dan keindahan alam sekitar. Pada masa yang sama, aktiviti penanam pokok juga haruslah dijalankan di setiap penjuru di kawasan bumi. Pada masa kini banyak aktiviti yang dijalankan. Aktiviti penanam pokok dijalankan secara besar-besaran lah di kawasan yang kekurangan pokok agar dapat menambah bilangan oksigen di kawasan tersebut. Pada masa akhir sekali, pengambilan kita semula juga dapat membantu dalam melindungi alam sekitar kita yang kini semakin tercemar. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cikgu bagi memberikan tolong untuk membuat projek ini. Sekian saja daripada kumpulan kami. Harap dapat berjumpa dengan anda pada masa akan datang.